Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, dalam beberapa hari yang lepas, masyarakat kita dikejutkan dengan konten video yang diupload oleh Gus Samsudin, seorang konten kreator penunggang agama dari Indonesia. Video tersebut memaparkan sekelompok lelaki yang membenarkan ahli kelompok mereka bertukar pasangan untuk melakukan hubungan seks asalkan suka sama suka tanpa mengambil kira status perkahwinan mereka. Konten ini telah menimbulkan kontroversi yang mendalam di dalam kalangan masyarakat, sama ada di Malaysia ataupun Indonesia. Saya minta maaf, saya tidak berhajat untuk memaparkan video berkenaan kerana ia kelihatan begitu tidak senonoh kerana ada adegan raba-meraba tubuh wanita yang memang jelas-jelas bercanggah dengan agama. Cukuplah video itu telah diviralkan di mana-mana. Bahkan saya yakin anda yang menonton juga pernah menonton video berkenaan, tetapi saya rasa ia tidak patut ditayangkan kepada anda. Kalau ada yang mungkin tak tahu lagi video itu, boleh tanya orang yang tahu. Pun begitu sahabat-sahabat, saya nak ajak anda untuk menonton penjelasan daripada pihak polis Indonesia berkaitan tentang hal ini. Informasi berikutnya, YouTuber Samsudin diperiksa Polda Jawa Timur karena membuat konten video yang memperbolehkannya bertukar pasangan dan diunggah di kanal YouTube miliknya. Samsudin dijemput oleh penyidik Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Pemeriksaan Samsudin dilakukan terkait video yang dibuat Samsudin di akun YouTube-nya yang berisi ajaran sesat memperbolehkan bertukar pasangan. Samsudin sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Polres Blitar, tetapi karena memberikan keterangan berbeda-beda, kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Sebelumnya viral video sebuah kelompok aliran yang memperbolehkan anggotanya bertukar pasangan. Video ini diunggah di akun YouTube Samsudin dan menuai kontroversi. Samsudin kemudian membuat video klarifikasi jika video yang diunggah merupakan settingan. Bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Dan 3 orang ini yang merekam konten video itu. Sahabat-sahabat, secara teknikal, tindakan yang dipaparkan dalam video viral tersebut bercanggah dengan nilai-nilai moral dan agama yang telah diamalkan oleh masyarakat Muslim, khususnya di Malaysia dan juga Indonesia. Dan terima kasih banyak pihak polis Indonesia kerana segera melaksanakan tanggungjawab anda dengan membuat siasatan terhadap Samsudin. Dalam Islam, perkahwinan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang lelaki dan seorang wanita yang diberkati oleh syariat Allah. Tukar pasangan dan melakukan hubungan intim dengan individu yang bukan pasangan sah merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran agama. Ia adalah zina yang sangat buruk. Di dalam kitab Al-Kabair wa Tabyin Maharim yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah, yang saya dan tim telah terjemahkan dan anda boleh dapatkan buku ini di description, merekodkan sabda Nabi SAW setelah ditanya tentang dosa apakah yang paling besar. Nabi SAW bersabda, "Anta ja'alallahi nidda wa huwa khalaqaka." Qala summa qala an taqtula waladaka khasyata an yata'ama ma'aka. Qala summa qala an tuzani khalilata jarika. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal hanya dialah yang menciptakan engkau. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, engkau membunuh anakmu kerana takut makan bersamamu. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, engkau berzina dengan isteri jiranmu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Anda boleh tengok dalam kitab Al-Kabair wa Tabyin Maharim yang mengumpulkan 76 dosa-dosa besar berdasarkan dapatan daripada Quran, hadis-hadis dan kenyataan para ulama kita. Hadis itu jelas menunjukkan bahawa zina adalah perbuatan dosa besar. Bahkan berzina dengan isteri jiran pula dosanya lebih besar daripada sekadar berzina. Maka jika dia berzina dengan isteri jiran dengan pengetahuan jirannya, maka itu lebih besar kerana ia disertai dengan kemaksiatan, dayus dan sikap malu yang sudah hilang. Usaha-usaha menonjolkan budaya tukar pasangan bakal merosakkan institusi keluarga yang dianggap sebagai asas kepada masyarakat yang stabil dan harmoni. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai unit asas masyarakat yang bertanggungjawab dalam mendidik generasi penerus dengan nilai-nilai yang betul dan murni. Dengan menggalakkan tukar pasangan, isteri orang ini melakukan seks dengan suami orang lain dan suami orang lain melakukan seks dengan isteri orang
orang lain, itu telah menggalakkan perkara yang sungsang, merosakkan institusi keluarga dan mencetuskan ketidakstabilan sosial. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Dialah Allah yang menciptakan kamu semua dari hakikat diri yang satu dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya, iaitu diri suami dan juga isteri, untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencapuri isterinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan serta teruslah ia dengan keadaan itu ke suatu waktu. Kemudian ketika ia merasa berat dan menaruh bimbang, berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka dengan berkata, sesungguhnya jika engkau wahai Tuhan kami mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Itulah bentuk keluarga Muslim yang digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 189. Itulah keluarga Muslim, iaitu suami, isteri dan anak-anak yang telah dibayangkan dan dikehendaki oleh agama Islam. Sebagai masyarakat yang beragama Islam, kita perlu mengambil sikap yang tegas menentang tindakan yang bercanggah dengan ajaran agama dan moral yang telah ditetapkan, sekalipun dengan pelbagai alasan-alasan yang tak masuk di akal, iaitu seperti mengatakan bahawa ini hanyalah konten ini nak buat baik dan seumpama dengannya. Tetapi jika konten-konten yang boleh membawa kepada ajaran-ajaran yang bermasalah seperti yang telah viral itu, kita perlu sedar bahawa tindakan itu tidak hanya mencemarkan maruah individu sahaja, tetapi juga mencemarkan maruah umat Islam secara keseluruhannya, dengan pakaian serbannya, dengan baju jubahnya, dengan pakaian burqanya, dengan niqab yang bertutup habis. Mereka telah memberikan gambaran buruk kepada agama. Orang Indonesia menyebutkan penistaan terhadap agama. Anak-anak dan generasi kita perlu dilindungi kerana bimbang mereka terdedah dengan budaya yang rosak seperti ini, kerana mereka lah yang paling banyak tengok TikTok, paling banyak tengok YouTube, paling banyak terdedah dengan media sosial. Bahkan kita perlu menggesa juga pihak berkuasa untuk ambil tindakan yang sewajarnya seperti mana yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa Indonesia untuk memastikan penyebaran konten-konten yang merosakkan moral, yang tak masuk di akal, yang tak patut untuk berada di media sosial kita, ia dapat dicegah daripada tersebar dalam masyarakat kita. Kerana sekurang-kurangnya konten seperti itu akan memberikan idea baru untuk orang jahat membuat maksiat. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Secara peribadi, saya sedar bahawa tidak ada jalan lain untuk kita memandaikan umat ini melainkan dengan ilmu dan pengetahuan. Itu saja jalan yang kita ada. Kita semua perlu upgrade ilmu kita. Anak-anak kita perlu upgrade ilmu mereka. Keluarga kita perlu upgrade ilmu mereka. Jika kita masih lalai, maka kesan yang buruk akan berlaku kepada semua orang. Sahabat-sahabat, saya bukan sekadar menggesa anda untuk upgrade ilmu. Bahkan saya nak sertai anda dalam usaha-usaha seperti ini. Oleh itu saya nak cadangkan kepada anda 9 buah buku yang bagus untuk anda dapatkan. Yang pertama, Syarah Hadis 40 tulisan Imam Nawawi yang telah dikempen oleh setiap ustaz, oleh setiap orang, setiap agamawan untuk mendapatkannya dan membacanya. Buku yang terbaik dalam menjelaskan asas-asas dalam bab agama. Yang kedua, buku Inilah Islam yang semestinya difahami, yang pernah dicadangkan oleh Dr. Mazhar satu ketika dahulu. Yang ketiga, buku Sifat Salat Nabi yang telah disemak terjemahannya oleh pihak Dr. Rozami Ramli sendiri. Yang keempat, buku saya sendiri berjudul Asas Ilmu Hadis yang menerangkan secara asas pembahagian-pembahagian hadis dan disiplinnya sesuai untuk peringkat beginner. Kelima, buku 267 doa dan zikir harian yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW supaya memudahkan amalan zikir harian kita dan ia bebas, clean, bersih daripada sebarang keraguan kerana ia datang daripada sumber-sumber yang dipercayai. Keenam, buku tulisan saya iaitu Panduan Solat Wanita yang sesuai untuk upgrade ilmu solat anak-anak perempuan kita, demikian juga anda, follower saya yang perempuan. Yang ketujuh, buku Solat Musafir yang merupakan isu yang banyak ditanya kerana banyak kekeliruannya, padahal ia adalah solat yang mudah sahaja. Yang ke-8, buku romantis untuk kita lebih menghargai pasangan kita, terutama isu yang berlaku hari ini
yang bertajuk Mengapa Muhammad Begitu Cinta Kerana Khadijah. Dan yang terakhir ialah buku Kisah Aneh Ketika Kelahiran Nabi Muhammad SAW. 9 buah buku ni berharga RM239. Tapi saya hadiahkan kepada anda 39, jadi anda cuma perlu bayar RM200 saja. Bukan sekadar itu, bukan sekadar buku ni saja. Saya nak hadiahkan kepada anda juga satu buku, iaitu 30 aktiviti yang menyeronokkan anak-anak milenial untuk bulan Ramadan. Khas untuk bulan Ramadan ini. Dan saya juga akan bagi 10 penanda buku. Siapa yang membeli 9 buah buku ini, link saya letakkan di description. Saya berharap saya dapat bersama-sama anda dalam projek Mandai ke Umat dengan Ilmu. Saya berharap kita sama-sama dapat upgrade ilmu, dapat menyelamatkan diri kita dengan pengetahuan, ilmu dan juga praktikal. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.